Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar 1KA, 1 inovatif dan juga 1 inklusif. So hari ni cikgu sambung lagi kelas hari Rabu kita 7.2 punya topik pembakaran. Okey, masih lagi dalam tajuk udara. So kita pergi pada pembakaran. Okey, so bila dengar pembakaran awak tahu root word dia bakar, betul tak? So something to do with api, fire, betul? Okey, so apakah maksud itu pembakaran? Apakah itu maksud pembakaran? Dia kata pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. So maksudnya apabila satu bahan tu dipanaskan dengan kehadiran oksigen mesti ada dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey. So awak tengok kat sini apa contoh api api takkanlah awak tak pernah tengok, betul tak? Of course awak tahu api tu apa, semua orang tahu api tu apalah. Tak mungkin tak tahu. Okey, so kita akan tengok okey apakah syarat-syarat satu benda tu nak terbakar. Kalau nak satu benda tu nak terbakar, dia mesti ada 3 syarat utama. Okey, kalau salah satu tak ada, tak jadilah terbakar tu. Macam tu. Okey, so yang pertama ialah ada kena oksigen, mesti wajib ada oksigen. Dalam banyak-banyak jenis gas, oksigen saja yang membantu pembakaran. Oksigen adalah gas yang membantu pembakaran. Okey, yang kedua ialah bahan api. Apakah itu bahan api? Maksudnya bahan api itu apa? Bahan api itu benda yang korang nak bakar tu. Apa benda yang korang nak bakar tu, itu bahan api. Okey, bukan semua benda bahan api. Ada setengah benda saja. Okey, yang ketiga mesti kena ada haba. Bila dah ada haba, ada kepanasan, baru pembakaran boleh berlaku. Okey. Alright, jom kita tengok yang next. So, 3 syaratnya, saya ulang sekali lagi. Oksigen, haba, bahan api. Oksigen, haba, bahan api. Ataupun kalau nak ingat, kita ingat dia sebagai boh. Beres boh. Apa boh? Boh ni bahan api. Bahan api. Seterusnya, oksigen. Dan juga haba. Ini syarat dia. Okey, 3 syarat. Alright, mesti kena ingat. Okay. Alright, next kita pergi. Alright, jom kita tengok. Okay. Alright, okay. Aktiviti ni anak-anak, aktiviti yang pertama ni, kalau dekat kelas kita, kalau awak datang face to face di sekolah, kelas kita akan buatlah eksperimen ni. Okay, so awak tengok kat eksperimen yang pertama ni. Okay, awak tengok eksperimen pertama ni. Yang eksperimen pertama ni, apa tujuan dia? Menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Kan kita ada 3 syarat kan? Dia nak tengok betul ke bahan api itu perlu untuk satu benda tu terbakar. Apa maksud bahan api? Okey, jom kita tengok. Awak tengok kat sini. Dia gunakan bahan rod kaca, kayu, lilin dan batu. Okey, dia nak tengok mana satu yang adalah bahan bakar. Okey, so awak tengok yang pertama rod kaca. Apa yang awak kena buat ialah awak kena letakkan bahan-bahan ni pada api penuh Bunsen. Penuh Bunsen dah kenal kan macam mana kan? Okey, awak letakkan api. Lepas tu, awak bakar dia. Dan awak buat pematian. So, awak tengok rod kaca, kayu, lilin dan batu. Secara general ni, awak mesti tahu mana satu yang boleh terbakar. Betul tak? So, kaca boleh tak terbakar? Kaca tak boleh terbakar. Tapi kalaulah suhu terlalu tinggi sangat, kaca dia boleh cair tu yes. Tapi terbakar tu tidak. Yang kedua, kayu. Boleh tak kayu terbakar? Secara generalnya korang mesti tahu kayu of course lah boleh terbakar. Pokok terbakar maksudnya rumah kayu terbakar kan. So apa ni dia diperbuat daripada bahan bakar lah, that's why dia boleh terbakar. So kayu ni adalah bahan bakar. Yes. Yang ni boleh terbakar. Okey. Seterusnya lilin. Boleh tak bakar lilin? So apa ni dia punya yang sumbu atas dia tu lilin. Kalau kita letakkan api, yes, lilin boleh terbakar. Okay, what about batu? Batu boleh ke korang letak je api kat batu tu, batu terbakar? Tidak. Okay, so sekarang ni kalau lah awak uji 4 bahan ni, ada 2 bahan saja adalah bahan bakar. Faham 2 saja adalah bahan bakar. Okay, kalau awak tanyakan, Dato' cikgu rumah batu pun terbakar. Rumah simen tu terbakar. Okey, dia boleh juga jadi kebakaran pada benda-benda lain. Tetapi dia kena ada faktor yang api yang banyak. Faham tak? Maksudnya dah memang benda tu dah uncontrol, dah tak boleh nak
dia tak boleh dikawal dah. Api dia terlalu besar, barulah dia boleh jadi bahan bakar. Tapi kalau bahan bakar yang kita bincang sekarang ni benda simple. Api yang kecil saja dia boleh terbakar. Itu maksud dia. Okey. Okey, yang B pula. Kita tengok pula, ya ke oksigen ni diperlukan untuk pembakaran? Okey. So, ya ke oksigen diperlukan? Cara dia buat eksperimen senang je. Letak 2 lilin. Ni lilin pertama, ni lilin kedua. Okey. Yang lilin pertama ni, awak nyalakan dua-dua lilin dulu. Okey. Awak nyalakan kedua-dua lilin. Lepas tu, lilin yang pertama ni, awak telangkupkan dengan balang gas. Yang lilin kedua ni, biarkan je macam tu. So, lama kelamaan, awak akan tengok lilin pertama ni akan terpadam. Okey. Yang ni akan terpadam tapi yang ni terus menyala. Terus menyala. Okey, kenapa macam tu yang cikgu? Okey, we are talking about oxygen. So, sekarang ni, bila awak dah tutup balang ni, oksigen hanya ada pembakaran lilin yang nombor 1 ni hanya gunakan oksigen yang kat dalam balang ni saja. Betul tak? So, bila dia terbakar, dia gunakan oksigen semua ni, lama-lama oksigen dalam balang ni habis lah. Okay? So, bila oksigen dah habis, api ni akan terpadam. That is why api terpadam sebab dah tak ada gas oksigen yang tolong dia terbakar. Tapi yang ni terus terbakar sebab apa? Dia tidak ditutup, so oksigen sentiasa dibekalkan untuk bakar lilin tersebut. Okay, so yalah, terbuktilah kalau ikut eksperimen ni, yes, oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okay, kita tengok next. Alright. Yang eksperimen C ni pula, dia nak menentukan betul ke haba diperlukan untuk pembakaran. Yang ni untuk haba. Okay, apa yang dia buat ialah dia kata mancis, ada 2 mancis, P dengan Q. Okay, yang P ni kau simpan kat dalam penyejuk beku. Okay. Q ni simpan tempat biasa. Okay. Alright. Lepas tu, lepas dah simpan yang P ni, okay, cikgu buat ni ringkasan ni, nampak kan? P. Okay, P simpan dekat peti sejuk. Ni mancis Mancis kan, tak tahu pula apa benda P tu kan. Mancis P kat peti sejuk. Q ni tempat biasalah. Tempat biasa je. Di manalah, dapur ke apa. Okay, so lepas dah simpan beberapa lama tu, awak keluarkan balik and then awak nyalakan. Bila awak cuba nyalakan, awak rasa mana yang akan menyala? So, yang akan menyala Q lah. P tak nyala sebabnya dia dah terlalu sejuk. Terlalu dingin, suhu dia terlalu rendah. So, tiada haba di situ. So, tiada haba pun, walaupun dia mancis, dia tidak boleh menjadi bahan. Dia tak boleh terbakar. Faham Okay, so tiga faktor iaitu boh, bahan api, oksigen dan haba. Alright. Now, kita pergi tengok pula alat pemadam api. Kita nak belajar alat pemadam api. Okay. Alat pemadam api awak pernah tengok, betul? Tapi macam mana nak guna, awak tahu tak? Saya rasa tak semua orang pernah guna Tak semua orang tahu macam mana nak gunakan kan? Tak gunanya fire extinguisher ni, alat pemadam api ni, ada je kat situ. Tapi bila nak terbakar, kau ambil, kau ketuk-ketuk api tu. Betul ke penggunaan dia itu? Tidak. Ada cara dia, kan? Betul tak? Untuk memadam ini tak gunalah, ada je fire extinguisher, tapi awak tengok je dah terbakar adalah orang tu. Tapi kalau benda tu awak tak boleh buat sebabnya awak tak tahu nak guna. Okay? So that's why kalau setiap kali kan, kalau macam ada datang kebakaran tu, awak cubalah wakilkan diri awak untuk buat. Time tu lah nak belajar ni, time bila lagi kan. Kita nak tengok bahan yang terbakar, kita kena tahu. Kita nak guna, kalau kita nak padam api, kita kena tahu apa benda yang terbakar tu, apa yang sesuai untuk digunakan untuk padam. Okay, bukan semua benda sesuai dengan air. Awak tahu kalau terbakar air. Tapi bukan semua benda boleh guna air. Tak sesuai semua benda boleh guna air. Okay? That's why kita belajar. Betul tak? Belajar tu dengar cikgu mengajar. Sebab ini adalah ilmu yang nak digunakan setiap hari kat rumah. Okay. So, contoh bahan terbakar. Bahan yang terbakar ialah pepejal. Apa contoh pepejal tu? Kayu ke, kain ke, kertas ke. Ni. Kalau kayu, kain, kertas ni, awak boleh guna air. Itu tak masalah. Air boleh guna. Dan juga serbuk kering. Okay. Awak boleh guna serbuk kering. Sebenarnya apa benda tu serbuk kering? Serbuk kering ni kan, dia serbuk warna putih dan kandungan kat dalam dia, antara kandungan dia ialah ammonium phosphate. Antara soda bikarbonat. Itu antara kandungan serbuk kering. Okay. Alright. So kayu, kain, kertas boleh. Air, serbuk kering. Tak masalah, boleh gunakan. Okay. Kenapa serbuk kering ni boleh tolong Okay. Serbuk kering ni dia ada bahan, dia ada sedikit unsur karbon dioksida. Okay. Karbon dioksida dia tidak membantu pembakaran. That's why bila nak memadam, kita kena guna karbon dioksida.
That's why bila korang punya jadi, korang nyanyi tiup lilin, korang tiup, padam. Sebab yang keluar tu ialah karbon dioksida. Okay, alright. So yang keduanya, kalau bahan tu cecair. Okay, apa contoh cecair tu? Minyak, varnish, cat. Contoh-contoh macam tu. Apa benda yang korang boleh gunakan untuk padam? Busa, serbuk kering, karbon dioksida. So busa ni pula, dia macam buih-buih tau. Tapi walaupun dia ni macam buih-buih, dia membentuk buih. Bahan dia tetap juga sebenarnya karbon dioksida. Dia ada bahan karbon dioksida kat dalam busa tu. Alright. So, anak-anak, kalau cecair macam minyak varnish cat ni, minyak lah terutamanya, awak tak sesuai kalau padam dengan air. Sebab, awak contoh kalau minyak atau kebakaran akibat minyak, awak padam dengan air, awak curahlah satu kolam air pun dia tak terpadam. Sebab apa? Minyak dengan air tidak akan campur. Jadinya, kebakaran tu tetap juga terjadi. Tak habis-habis. That's why bila minyak varnish cat, yang korang kena guna busa, serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okay. Now, seterusnya, bahan yang terbakar ialah gas. Contoh gas apa? Propana, acetylena dan metana. Okay. So, ni memang gas-gas masak awak lah. Misalnya kalau dalam gas tong gas mak awak ni lah gas dia. Okay. So, bahan pemadam api yang sesuai ialah busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Karbon dioksida ni tak nak cerita benda lah sebab kita tahu dia ni adalah benda yang tidak membantu pembakaran. Okay. Seterusnya, kalaulah bahan yang terbakar tu logam. Contoh kalium, natrium, magnesium, kalsium. Okay. Alright, sama juga. Serbuk kering dan pasir kering. Pasir kering pun boleh. Awak tahu pasir kering. Pasir biasa. Tapi yang betul-betul kering. Maksudnya pasir kering lah. Pasir lah. So, awak boleh guna pasir tu untuk padam kebakaran. Tapi kalau korang perasan, serbuk kering. Serbuk kering, setiap jenis kebakaran tu dia boleh padam. Betul tak? Kalau korang perasan kat sini. So, better lah kalau awak ni seorang yang alert tentang keselamatan rumah kan, kebakaran dan sebagainya kan. Kalau awak nak kata apa benda yang bahan aku nak ada kat rumah lah. Serbuk kering ni kena ada kat rumah. Supaya apa-apa jenis kebakaran pun dia boleh padam. Okay? Alright. Cuba tengok ni. Sains dan saya. Kamal, cepat ambil sebalik air sebelum api merebak. Ni tengah masak kan. Kamal kata jangan. Air lebih tumpat daripada minyak. Air akan tenggelam bawah minyak. Jadi api tak akan terpadam. Sebab itulah. Kan? Maksudnya air, minyak kan. Kalau lah awak padamkan kebakaran, dia tengah terbakar ni. Kan? Tengah terbakar. Awak letaklah air. Awak surahlah air banyak-banyak. Air tu akan duduk kat bawah. Sebab dia lebih tumpat daripada minyak. So, minyak tu tetap kat atas. Terbakar tu still lah terbakar. Macam tu lah maksud dia. Okay. Next. Okay. So, alright oleh itu anak-anak, kalau nak padam satu benda tu, awak tahu kan 3 syarat kan? 3 syarat kebakaran kan? 3 syarat untuk satu benda terbakar kan? Kalau awak hapuskan salah satu saja syarat, insya-Allah kebakaran tu boleh terpadam. Even salah satu. Kalau awak hapuskan 3-3 dia baguslah. Okay? So, awak tengok kat sini. Okay? Yang pertama, caranya kita contoh kalau yang ni adalah untuk hapuskan oksigen. Macam mana cara nak bukan hapuslah, halang oksigen tu sentiasa ada supaya benda tu tak terus terbakar. Awak boleh selimutkan dia. Okey? Selimutkan dia, apa tujuan selimut? Untuk putuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara. Kita nak putuskan bahan yang tengah terbakar tu dengan oksigen ke udara. Oksigen atau udara lah. Kita nak putuskan hubungan. That's why kita selimut. Okay? Actually kan, kalau macam selimut tebal, walaupun selimut tu tak basah pun masih boleh membantu. Tapi lagi cantik, kalau selimut tu tebal, lepas tu awak basahkan dengan air, awak, contoh ada orang setengah terbakar kan, awak pergi basahkan selimut tu, lepas tu awak serubung dia, awak golek-golek dia. Alright, lepas tu, insyaAllah, awak dah putuskan hubungan oksigen dengan bahan yang orang tu tengah bakar tu. InsyaAllah lah akan terpadam benda api. Okay? So, yang seterusnya, mendinginkan. Yang ni kita nak hapuskan faktor haba. Okay, mendinginkan maksudnya kalau orang tu tengah terbakar, kita letak satu benda yang mendinginkan. Okay? Apa yang mendinginkan? Air lah selalunya, tapi ikut sesuaian lah apa benda bahan tu kan. Ataupun lapisan karbon dioksida. Bila kita dinginkan satu benda tu, haba dia akan jadi kurang. Maksudnya, salah satu syarat dah terhapus, pembakaran boleh stop. Okay? Alright. So, yang ketiga, C. Kita boleh kurangkan jumlah bahan yang terbakar. Ini kita hapuskan bahan bakar lah. Syarat yang satu lagi tu. So, kalau macam bahan tu tengah terbakar, awak putuskan sumber bahan bakar tu. Kalau ada sebelah-sebelah dia tu tak terbakar lagi, jangan awak pergi alih yang tak terbakar tu dulu. Faham tak? Kalau tidak, awak sibuk je padam api, tapi ada lagi yang tak terbakar tu, dia akan merebak. So, awal-awal awak alihkan dulu apa benda yang belum terbakar tu lagi. Bahan bakar yang tak terbakar tu lagi. Macam itulah. Okay? Supaya pembakaran boleh
dihentikan. Alright. So sebenarnya anak-anak sebenarnya benda ni ada jual tau, selimut api. Pernah dengar tak selimut api? Selimut api ni memang dia dah set kat sini lah bahan alis api dah, benda yang boleh memutuskan oksigen dengan bahan bakar lah kalau ada satu benda tu terbakar. So kalau kat mamal kita ada selimut api ni. Selimut api ni bukan selimut ni kalau awak pakai berapi pula. Selimut api ni yang memadamkan api. Kalau ada orang terbakar ke mana, kita selubungkan orang tu dengan selimut api untuk memadam kebakaran. Okey, kita tengok pula. Okey, kenapa kena belajar ni? Ni important lah ni kan. Sebab kita ni selalu duduk kat rumah. Sekarang ni pula dah PDPR. Korang memang ada je kat rumah kan, macam-macam lah. Duduk rumah lapor. Macam-macam lah awak masak. Bila masak tu takut lupa apa dan sebagainya. Itu kita kena jaga untuk mengelakkan kebakaran. Okey, so tengok kat sini. Apakah sikap berjaga-jaga untuk elakkan kebakaran? Tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni dia kata apa? Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Tengok contoh yang ni. Yang ni tengah masak air. Tapi dekat sebelah stove awak tu, api tu ada pula kain lap. Betul tak? Ada pula letak plastik tu. Ataupun letak pula senduk kayu. Memang awak tinggal je selalu masak air kan? Tengok-tengok semua ni masak. Bahaya. Okay. Seterusnya. Lagi bahaya sebab awak selalunya masak air kalau stove macam ni, dia akan sambung dengan balang gas. Betul? Kalau lah api terkena dengan balang gas sekali, bukan terbakar saja, letupan boleh berlaku. Okey. Seterusnya, peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Okey, barangan elektrik yang selalunya melibatkan haba tu bahaya. Apa contoh dia? Microwave. Kan? Microwave. Lagi apa selain microwave? Pemanas air. Itu tak? Pemanas air. Pemanas air. Itu bahaya ni. Bahayalah bahan ni kalau salah guna. Okay. Pemanas air kita ni ada satu yang masak air, satu dekat bilik air kan. Ada juga. Apa lagi? Oven. Sama lah tu adik-beradik tu kan. So, benda-benda barang elektrik ni yang melibatkan haba selalunya sangat berbahaya. Dan awak kena sentiasa update, awak kena sentiasa tengok. Barang elektrik awak ni masih okey ke tidak digunakan? Kalau tak okey dah, ada masalah, better awak tidak gunakan sebab kalau sekali awak guna, dia boleh shock satu rumah. Faham tak? Dia boleh shock satu rumah. Dan satu kalau awak perasan kalau barang-barang elektrik yang melibatkan haba ni, kalau awak selalu guna, selalunya awak punya bil rumah akan lebih tinggi. Awak punya bil elektrik tu lebih tinggi kalau benda yang melibatkan haba. Okey. So, yang seterusnya ialah tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Tengok ni. Inilah handphone, lepas tu sambung pula dengan microwave, tu sambung pula dengan heater. Memang beban terlalu tinggi. That's why boleh buat circuit kita punya electric circuit ni akan short. Okay. So, kalau awak nak tahu, kalau kebakaran melibatkan elektrik lagi bahaya, dalam beberapa saat je, awak punya rumah, satu rumah boleh terbakar. Kenapa macam tu? Sebab kalau elektrik, wiring dia adalah, ada selalunya wiring kat dalam kat dalam dinding rumah kita, betul tak? Kan nampak cantik je rumah kita kan? Sebenarnya kat dalam dinding ni macam-macam wire. So kalau lah ada satu yang short, kebakaran berlaku, dia akan jangkit kat semua elektrik, kat wire-wire elektrik kat rumah awak. So benda yang kat dalam ni dia akan bersambung cepat terus. Dia punya impulse tu, dia punya penyebaran tu. So that's why lah kalau rumah yang terbakar kerana punca di elektrik, dia boleh terbakar dalam beberapa saat saja. Nak menyelamatkan diri, wallahualam boleh tidak. Kan? Itu yang bahaya. So, ingat benda tu. Ingat benda tu. Okay. Nah, yang ketiga, memasang alat pengesat asap dan penggera kebakaran di rumah. Ni selalu ngomong kaya, besar tu tak? Pasang kan? Selalunya kalau rumah kita ni tak ada lah benda ni. Kalau nak jumpa pun benda ni selalunya kat hotel dan sebagainya. Tapi kalau awak ada duit lebih ke, baik tu bapak awak. Abah pasang lah alat pengesat asap. Kok merokok tu memang tiap-tiap hari dah bunyi kan. Okay. So yang seterusnya, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Ni sama konsep kalau guna mancis. Ingat tak cikgu selalu ingatkan awak, kalau tengah dah guna mancis kat dalam makmal, mesti kena alirkan dia, matikan air, api dengan air dulu. Baru buang kat dalam tong sampah. Dah confirm dia api dia tak ada mati, baru buang dalam tong sampah. Awak nampak macam benda ni kecil je kan. Awak nampak rasa macam api tak nampak je kan. Tapi kalau awak buang tu sampah, okay, api tu masih menyala walaupun bara, dia merebak kat plastik, dia merebak kat sana sini, boleh akibatkan kebakaran. Okay. Dan yang seterusnya,
simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Of course, kenapa kena simpan tempat selamat? Sebab kita takut budak-budak kecil tu kan main-main, dia main-main, ambil petik sana petik sini. Dia tak tahu bahaya dia. Budak-budak kecil ni dia tak tahu apakah bahaya yang akan menunggu dia. Sebab dia ni tak belajar lagi macam awak. That's why awak datang sekolah belajar. Budak kecil kalau awak bagi pisau pun dia tengok, dia senyum, dia ambil kan. Dia cucuk-cucuk, lepas tu dia menangis sebab sakit. Dia tak tahu. Dia tak tahu risiko. So awak yang dah besar tahu risiko ni, awak kena ingat simpan barang-barang yang bahaya dekat tempat yang selamat. Utamanya pemetik api ke, mancis ke dan sebagainya. Okay, so itu saja tentang pembakaran. Hari ni cikgu nak cover pembakaran saja. Okay, so kerja sekolah awak of course 7.2. Sila buat praktis formatif 7.2. Okay, so as usual, awak dah tengok video saya ni, pembelajaran untuk hari Rabu ni. Awak tinggalkan nama dan kelas dekat ruang komen. Okay, alright, jika yang ada masalah kat ruang komen tu nak tulis, awak bagi tahu saya. Saya dah tengok tapi saya tak dapat nak komen. Ada masalah Google account whatsoever, I don't mind. Tapi bagi tahu. Okay, sebab ingat kedatangan berdasarkan yang tu. Okay, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah siap boleh hantar kat cikgu. If anything, boleh tanya sahaja. Okay, bye.